Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini insiden yang berlaku ketika kubur Zara Khairina digali. Kata berita ini, laporan ini, saya tidak nafikan terhidu bau wangi di kubur Zara Khairina. Wartawan Sinar Harian, Ashikin Asmin berkongsi pengalamannya sewaktu menyadari kewujudan bau wangi ketika penggalian semula jenazah pelajar tingkatan 1 Allahyarham Zara Khairina Mahathir pada Sabtu lalu. Ashikin berkata kejadian berlaku ketika dirinya bersama rakan media lain sedang memberi tumpuan terhadap jenazah Allahyarham Zara Khairina yang sedang dibawa keluar dari tanah perkuburan tersebut sebelum dimasukkan ke dalam kenderaan pihak berkuasa. Banyak tular di media sosial menyatakan bahawa jasad Zara Khairina tidak rosak ketika digali dari kada kubur. Ramai juga yang mempersoalkan, tetapi ramai yang mempertahankan. Mungkinkah Tuhan sudah menentukan bahawa jasad Zara Khairina tidak akan rosak selagi semua siasatan belum selesai? Pesalah yang mungkin bersalah ditangkap. Mungkinkah Tuhan sudah memberikan waktunya untuk membiarkan jasad Zara Khairina bertahan sehingga segala sesuatu yang menjadi tanda tanya berakhir dan terungkai? Cerita kali ini pula tentang kemunculan bau wangi ketika proses penggalian kubur Zara Khairina. Saudara-saudara sekalian, ia berlaku sekitar 7 malam, kata pemberita ini. Beliau berkata, ketika itu kami standby menunggu jenazah keluar dari kubur dan dibawa masuk ke dalam kenderaan. Masa itu hujan sedikit lebat. Saya tidak nafikan memang saya terhidu bau yang wangi, kata beliau lagi. Wow, ini betul-betul amat mengejutkan kita. Sebelum saya teruskan ulasan dan juga laporan berita ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada anda semua terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita tidak kuat menyerang penyakit. Dan kita kena serang penyakit. Tapi dengan imun badan kita yang meningkat dan diperkuat menjadi bijak luar biasa, semua jenis penyakit boleh dihapuskan oleh imun badan kita. Saudara, dengan adanya terapi imun ini, maka imun badan kita menjadi bijaksana dan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu, akar penyakit yang selama ini sudah berakar di dalam tubuh badan kita dihapuskan oleh daya imun badan kita sendiri. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera untuk mendapatkan khidmat percuma, dan juga dapatkan produk yang lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia ini. Kalau anda sudah lama berdoa untuk proses penyembuhan anda, mungkin ini jalan penyelesaian yang Tuhan tunjuk kepada anda semua. Menurut wartawan di lokasi, beliau menceritakan ia berlaku sekitar jam 7 malam. Ketika itu, kami standby menunggu jenazah keluar dari kubur dan dibawa masuk ke dalam kenderaan. Kata beliau, masa itu hujan sedikit lebat. Saya tidak nafikan memang saya terhidu bau yang wangi, katanya. Cuma ketika itu saya fikir logik dan menyangka ia berpunca dari tumbuh-tumbuhan. Memandangkan kawasan perkuburan itu terdapat tanaman bunga, katanya dalam siaran langsung Sinar Harian bertajuk Mengenang Zara Khairina di platform TikTok pada Selasa. Dalam kejadian 16 Julai lalu, Zara Khairina yang merupakan pelajar tingkatan 1 dipercayai terjatuh dari tingkat 3 bangunan asrama. Mangsa ditemui dalam keadaan tidak sadarkan diri di tepi longkang berhampiran asrama sebelum disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu. Ujar Ashikin, meskipun hanya terhidu bau wangi tersebut untuk masa singkat,
namun dia bersangka baik mengenainya dan tidak menghiraukan perkara tersebut. Menurutnya, beberapa kebun buah di sekitar tanah perkuburan tersebut turut mendorong kepada punca bau wangi berkenaan. Saya juga difahamkan penduduk kampung bahawa sekitar kawasan berkenaan juga terdapat kebun buah-buahan. Saya juga pernah sesat sebelum sampai ke tanah perkuburan tersebut dan saya mendapati memang banyak kebun buah-buahan milik penduduk, ujarnya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita dengan tanda komen solidarity untuk Zara. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang polis sudah mula mendedahkan bibit-bibit ataupun clue-clue kecil punca kematian Zara Khairina. Kalau selama ini spekulasi menular, spekulasi bertaburan, daripada perkara yang kecil berkembang menjadi lebih besar. Karena kita tidak boleh kawal, manusia punya pemikiran. Andaian demi andaian, clue-clue kecil digabung-gabungkan oleh netizen membentuk satu kejadian cerita yang benar atau tak benar. Dua-dua boleh jadi, boleh berlaku. Dan yang paling teruk sekali ialah yang paling panas pasti akan diterima. Yang popular lah macam tu. Manakala yang tak popular akan dibuang. Walaupun yang tidak popular itulah yang benar. Biasanya begitu. Orang suka dengar apa yang dia mau dengar, bukan apa yang perlu dia dengar. Macam itulah. Terutamanya netizen pada abad ini, pada zaman ini yang sangat terdedah dengan gadget. Apabila mereka mendengar sesuatu perkara, mereka lebih suka kepada yang popular, mana satu yang mereka mahu dengar berbanding yang mana yang perlu mereka dengar. Akhirnya hari ini yang perlu kita dengar sudah dinyatakan oleh polis. Ini adalah clue-clue kecil yang mungkin akan menterjemahkan punca sebenar kematian Zara Khairina. Kita nak tahu sebenarnya. Apapun punca itu kita nak tahu. Kerana kita mahu perjuangkan hak seorang kanak-kanak yang sudah terjejas. Hari ini, kes Zara, polis fokus siasat elemen jenayah termasuk buli. Kini apa yang kita fikir mula menjadi jelas. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar solidarity untuk Zara. Dan tanda pagar kami benci buli. Kami benci buli. Sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Dan ini terapi imun transfer factor for life. Izinkan saya untuk memperkenalkan terapi imun transfer factor for life ini. Terapi imun yang mendidik dan menjaga imun badan kita. Terapi imun ini menguatkan imun badan kita sehingga 400%. Apabila imun badan kita jadi kuat, kita jadi sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini mendidik, menjaga, dan melindungi serta merangsang imun badan kita menjadi seimbang dan menyerang semua jenis penyakit yang berakar di dalam tubuh badan kita. Dengan terapi imun ini juga, imun badan kita jadi bijaksana dalam mengenal mana satu kawan, mana satu lawan dalam tubuh badan kita. Lalu, ia akan menghapuskan akar-akar penyakit yang ada bersembunyi dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Dapatkannya segera dan dapatkan khidmat nasihat yang percuma. Saudara, polis kini fokus pada siasat elemen jenayah termasuk buli. Kita ulang sekali lagi slogan kami benci buli. Siasatan kes kematian pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustafa di Papar di Sabah yang sebelum ini diklasifikasikan sebagai kematian mengejut, kini akan menjurus kepada elemen jenayah termasuk kesalahan buli. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk M. Kumar berkata, hal itu merupakan antara dua dapatan pasukan khas jabatan berkenan membabitkan 9 pegawai dan anggota yang dihantar ke Sabah pada 11 Ogos lepas untuk menyiasat kes tersebut. Terdahulu,
Jabatan Peguam Negara AGC dalam kenyataan hari ini memaklumkan telah memutuskan untuk mengadakan prosiding inquest berhubung kematian Zara Khairina Mahathir, 13 tahun, selepas meneliti laporan siasatan yang dikemukakan oleh polis di Raja Malaysia. Menurut AGC, inquest itu selaras dengan subsection 339 dalam kurungan 1 Kanun Tata Cara Jenayah Akta 593 dengan tujuan utama untuk menentukan punca dan sebab kematian Zara Khairina. Kumar berkata, laporan bedah siasat telah mengesahkan mangsa meninggal dunia akibat kecederaan otak teruk berikutan kekurangan oksigen dan aliran darah ke otak yang berpunca daripada mangsa jatuh. Sama seperti diagnosis awal bagi kematiannya sebelum ini. Beliau berkata, setakat ini seramai 82 saksi telah diambil keterangan dengan sebahagian daripada mereka dipanggil semula untuk memberi keterangan lanjut dan antara fokus utama siasatan untuk mengetahui apa yang berlaku kepada Zara Khairina sebelum beliau jatuh. Tiada cover up. Polis turut melaksanakan intervensi psikologi melibatkan 124 pelajar di SMK Agama Tun Datuk Mustafa yang dikenal pasti mengalami trauma akibat insiden tersebut bagi memulihkan keyakinan mereka. Kumar turut menegaskan bahawa tiada unsur cover up dalam siasatan. Beliau berkata pihaknya juga sedang menyiasat penularan berita palsu di media sosial berkaitan kes itu, termasuk dakwaan mangsa dimasukkan ke dalam mesin basuh dan seorang wanita berusia 39 tahun telah ditahan di Rawang mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan serta Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Sehingga kini 15 kertas siasatan dibuka berkaitan penyebaran berita tidak sahih yang boleh menjejaskan ketenteraman awam dan proses siasatan, katanya. Jumaat lepas, AGC mengarahkan agar kubur Zara Khairina digali semula bagi membolehkan prosedur bedah siasat dijalankan atas jenayah pelajar berkenaan, ke atas jenazah pelajar berkenaan. Maaf saya. AGC memutuskan demikian selepas berpendapat wujud keperluan untuk siasatan lanjut oleh pihak polis demi memastikan siasatan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Berikutan itu, pada 9 Ogos, kubur remaja berkenan di Tanah Perkuburan Islam Tanjung Ubi, Kampung Mesapol, Sipitang, di Sabah, digali semula dan jenazahnya dibawa ke Hospital Queen Elizabeth I untuk proses bedah siasat sebelum dikebumikan semula 2 hari lepas di Tanah Perkuburan sama. Zara Khairina disahkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu, Sabah pada 17 Julai selepas dimasukkan ke hospital setelah dijumpai dalam keadaan tidak sedarkan diri di dalam longkang berhampiran asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datuk Mustafa Papar pada 4 pagi 16 Julai yang lepas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Seperti yang kita jangka, selepas kedatangan pengambil alihan oleh jabatan khas daripada Bukit Aman dalam kes kematian Zara Khairina, kita tahu pasti banyak perkara yang akan terdedah. Pasti banyak kepincangan yang akan terdedah. Akhirnya, seperti yang dijangka, benar-benar berlaku. Kepincangan pertama yang telah didedahkan oleh pengarah JSJ, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, adalah menyatakan bahawa siasatan kes Zara Khairina tidak patuhi SOP polis. Bayangkan, ini satu perkara yang benar-benar membuatkan netizen marah. Bagaimana siasatan sebesar ini yang melibatkan nyawa pelajar, nyawa seorang kanak-kanak, nyawa seorang manusia boleh terlepas SOP yang penting. Kita nak tahu juga apa SOP yang telah dilepasi itu atau dilepaskan itu. Biasanya ianya memerlukan satu SOP yang sangat ketat dan tiada satu orang pun tahu sebelum ini. Tapi kita bersyukurlah kerana selepas masuknya pasukan khas daripada Bukit Aman, akhirnya didapati ada unsur siasatan yang tidak mematuhi SOP polis.
Akhirnya, apakah tindakan dan apakah hukuman yang mungkin akan dikenakan terhadap polis yang tidak mengikut SOP tersebut? Mengapa mereka tidak ikut SOP? Amatlah mendukacitakan kita. Kenapa tidak ikut SOP? Bukankah SOP itu jelas? Ada garis panduannya. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami benci bully". Kami benci bully. Tanda pagar "Kami benci bully". Sekarang, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak dengan bijaksana, kita kena penyakit, kita tidak sembuh daripada penyakit, dan penyakit berakar di dalam tubuh badan kita, lalu kita sengsara dan tak sembuh, lalu mati. Tapi dengan adanya Transfer Factor for Life, terapi imun ini, ia mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, kuat dan seimbang. Lalu imun badan kita tahu mana satu kawan, mana satu lawan dalam tubuh badan kita. Lalu dia akan menghapuskan akar penyakit yang bermaharajalela selama ini dalam tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Dan ingat, kalau Anda sudah berdoa untuk dilepaskan daripada masalah kesihatan Anda atau masalah penyakit Anda, ini mungkin jawaban yang Tuhan tunjuk kepada Anda hari ini. Sila hubungi saya di dalam nombor yang tertera dan dapatkan khidmat nasihat yang percuma. Saudara, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah M. Kumar di Petik Bernama berkata, terdapat ketidakpatuhan prosedur siasatan berhubung kematian pelajar tingkatan 1 sebuah sekolah menengah agama Sabah, Zara Khairina Mahathir. Katanya, pegawai penyiasat tidak membuat permohonan bedah siasat. Ini betul-betul mengejutkan kita. Bagaimana pegawai penyiasat ini tidak membuat permohonan bedah siasat? Terdahulu, Jabatan Peguam Negara AGC memutuskan untuk mengadakan inkuis berhubung kematian Zara Khairina Mahathir. AGC berkata pihaknya sudah meneliti laporan siasatan yang disediakan polis. Tambah jabatan itu, proses inkuis tersebut akan dikendalikan di Mahkamah Coroner secara bebas dan telus mengikut peruntukan undang-undang. Zara Khairina ditemui tidak sedarkan diri berhampiran longkang di tingkat bawah asrama sekolahnya di Papar pada 16 Julai dan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth I di Kota Kinabalu sehari kemudian. Keluarganya percaya kes itu melibatkan buli di sekolah dan pelbagai perkembangan yang berlaku selepasnya mencetuskan pelbagai reaksi termasuk dakwaan wujud konspirasi dalam kalangan orang kenamaan. Ia menjadi lebih panas apabila didapati polis tidak melakukan bedah siasat ke atas jenazah pelajar terbabit. Susulan kekecewaan dan kritikan orang ramai, minggu lalu AGC mengeluarkan arahan agar mayat Zara Khairina digali semula untuk bedah siasat. Bukit Aman kemudiannya memutuskan untuk mengambil alih siasatan dan menghantar 9 pegawai dari Jabatan Siasatan Jenayah dan ke Sabah bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh dan telus. Kita bersyukur sekarang kerana satu demi satu rahsia, satu demi satu pendedahan kita ketahui. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar solidariti untuk Zara. Kita jumpa lagi. Bye-bye.